Assalamualaikum. Apa khabar kamu semua kelas 5 Arif dan selamat pagi. Okey. Cikgu harap kamu semua sihat selalu. Baik, hari ini kita belajar matematik dan nampaknya kita mengubah kepada tajuk baru. Kita dah habis topik wang dan kita masuk tajuk baru. Tajuk kita adalah masa dan waktu. Okey, masa dan waktu. Siapa tahu masa tu macam mana, waktu tu macam mana? Cikgu nak dengar saja. Okey, cubalah jawab dulu. Apa pendapat kamu tentang masa dan waktu? Okey. Hari ini kita nak fokus tentang menjelaskan waktu sebelum, semasa dan selepas sesuatu aktiviti. Sebelum ni kita boleh tengok kepada sesuatu perkara tu yang belum berlaku. Semasa ni perkara tu sedang berlaku dan selepas adalah perkara tu telah berlaku. Okey, kita tengok kat sini. Apa pendapat kamu tentang gambar ni? Ini adalah satu suasana sukan sekolah. Okey, bila kita tengok sukan sekolah ni selalu sinonim dengan perkara yang paling kemuncak dalam acara sukan sekolah adalah acara larian. Ni track larian ni. Track larian ni kita nak tengok siapa yang berlari dengan pantas. Larian ni kita ukurkan dia dengan menggunakan jam. Ini jam dia. Jam ni mengukur dalam ketepatan saat. Ada dua orang budak lelaki ni. Ada cikgu sedang menunjukkan waktu, masa yang telah dicipta oleh dua orang budak lelaki yang berlari tadi. Okay, mari cikgu baca sikit. Bagus Arif, catatan masa larian kamu semakin pantas. Minggu lepas 20 saat. Hari ini pula 17 saat. Nampaknya minggu lepas ni perkara yang telah berlalu. Minggu lepas dia mencipta masa lariannya hanyalah 20 saat. Tapi pada hari ini 17 saat. Nampaknya larian dia semakin laju ke semakin perlahan? Okey, betul. Larian dia semakin laju, semakin pantas. Okey, kita tengok pada jam ni. Seperti yang cikgu ajar kamu pada tahun-tahun yang lalu, bila kita buat jam, kita selalu guna sifir 5. 5, 10, 15. Ini untuk jarum saat. Okey, ini sebab dia jam ni kita nak tengok saat. Okey. Kalau jam dinding tu kita tanda minit lah. 5 minit, 10 minit, 15 minit sehinggalah bila kita pusing ni sampai atas dia menjadikan 60 minit. Okey. Ini untuk jam sukan. Kita suka lebih kepada melihat jarum saat. Satu pusingan jam ini menandakan 1 minit. 1 minit. Tapi bila kita tengok pada muka jam ini, dia tulis 5, 10, 15, 20. Ini menandakan 5 saat, 10 saat, 15 saat, 20 saat, 25 saat, 30 saat, 35 saat, 40 saat, 45 saat, 50 saat, 55 saat dan 60 saat. Jadi, satu pusingan ini mengandungi 60 saat bersama dengan 1 minit.
catatan masa Arif kurang daripada setengah minit. Setengah minit macam mana? Kita tahu bila dia pusing habis 1 minit. Kalau setengah, dia pusing tak habis. Dia pusing sekat jalan saja. Daripada sini, jalan sampai sini. Itu menandakan setengah minit. Dia tak pusing sampai habis tau. Dia pusing daripada mula ni sampai sini. Ini adalah setengah minit. Bila dia kata kurang daripada setengah minit. Sini mai sini setengah minit. Kurang maksudnya sebelum lagi lah. Tak sampailah setengah minit tu. Bila kurang. Takat sini. Sini adalah 17 saat. Okey, kita tengok yang lain pula. Sebut dan rekod waktu. Okey. Lawatan ke Pulau Langkawi, Kedah. Seronok cuti-cuti Malaysia. Ingat tak kamu dulu kita pergi bercuti di Langkawi? Kita buat lawatan sambil belajar kan? Seronok waktu tu kan? Kita pergi kita melawat banyak-banyak tempat di Langkawi. Okey, mari kita tengok. Ni atur cara dia ni. Atur cara dia dekat Pulau Langkawi. Masa 7.55 pagi. Apakah aktiviti dia? Aktiviti dia bertolak ke Pulau Langkawi. Bertolak ke Pulau Langkawi pada jam 7.55 pagi. Bila kita tulis masa, dia ada 2 titik kat sini lah. Pada jam 7.55 pagi. Bertolak naik apa? Kita selalu bertolak naik feri lah kan. Okay, naik feri. Sampailah kat sana. Pada pukul 11.00 tak payah sebut. Pada pukul 11 pagi, kita melawat Kota Mahsuri. Selepas sampai saja dekat Pulau Langkawi, kita pergi mana? Kita pula mereka lah, mereka dua orang. Mereka dua pergi ke melawat Kota Mahsuri. Kemudian pada jam 2 petang, mereka melawat dataran Lang. Pada pukul 4 petang, mereka menaiki kereta kabel. Pada jam 6 petang, mereka beriadah di Pantai Cenang. Ingat tak kita pergi Pantai Cenang tu? Pada jam 8 malam, mereka pun makan malam. Okey, kita tengok ni. 2 orang budak perempuan. Okey. Yang ni. Ni katalah seorang ni nama Ayu. Ayu kata, pukul 11 pagi kita melawat Kota Mahsuri. Ni. Pukul 11 pagi melawat Kota Mahsuri. Ni Ayu kan? Ni Nini. Nini kata, selepas melawat dataran Lang, kita akan menaiki kereta kabel pada pukul 4 petang. Oh, saya amat teruja. Dia kata, dia dah seronok. Dia dah excited sangat. Tak sabar lah naik kereta kabel. Kereta kabel. Okey. Dia kata, selepas melawat dataran Lang. Kita tengok yang mana aktiviti dia melawat dataran Lang. Yang ni bertolak ke Pulau Langkawi, melawat Kota Mahsuri. Ni dia melawat dataran Lang. Dia kata selepas melawat dataran Lang. Bila selepas maksudnya akan datang. Akan datang yang ni lah. Menaiki kereta kabel. Okey, soalan cikgu kalau kita tengok pada jadual ni. Sebelum makan malam, apakah aktiviti mereka sebelum makan malam? Kita tengok pada jadual ni balik aktiviti. Yang manakah aktiviti makan malam? Ya, yang ni aktiviti makan malam.
Soalan cikgu sebelum. Sebelum, jadi di sinilah. Sebelum makan malam, kita patah balik. Patah balik beriadah di pantai Cinang. Pada jam berapa? Pada jam 6 petang. Okey. Um, selepas uh, selepas aktiviti melawat Kota Mahsuri, mereka pergi ke mana? Okay. Selepas pergi Kota Mahsuri, mereka pergi ke mana? Okay. Kita tengok aktiviti ni. Mana ada Kota Mahsuri? Yang mana melawat Kota Mahsuri? Ini betul tak ke Pulau Langkawi, melawat Kota Mahsuri? Yang ni lah. Mereka melawat Kota Mahsuri. Kemudian, kalau cikgu kata selepas pergi Kota Mahsuri, ataupun selepas pergi melawat Kota Mahsuri, mereka pergi ke Dataran Lang. Pada jam 2 petang, mereka melawat Dataran Lang. Selepas maksudnya, aktiviti yang akan berlaku, yang bakal berlaku. Okay, tengok jadual ni. Ini satu jadual acara larian ceria. Okay, ni acara sukan lah. Ni korang acara sukan. Masa 7 pagi, pendaftaran peserta. 8 pagi, perasmian oleh tetamu penghormat. 8.15 pagi, larian ceria bermula. 10 pagi, larian ceria tamat. 10 suku pagi, majlis penutupan. 10.30 pagi, penyampaian hadiah. 11 pagi, bersurai. Okey, ini dua orang murid sedang membaca jadual acara larian ceria ni dekat skrin komputer. Ni katalah, seorang ni nama Ahmad, seorang ni nama Abu. Okey, Ahmad kata apa? Kita mulakan dengan acara pendaftaran pada pukul 7 pagi. Kita tengok jadual ni. Pada pukul 7 pagi, dia kata 7 pagi kan. Pada pukul 7 pagi, pendaftaran peserta. Betul lah. Apa dia kata. Kemudian, ni Ahmad, ni Abu. Abu kata, perasmian dijangkakan pada pukul 8 pagi. Mari kita tengok. 8 pagi. Betul tak perasmian? Betul, ini perasmian oleh tetamu kehormat. Iaitu 15 minit sebelum larian bermula. Selepas saja perasmian ni sebelum larian. Betul lah. Sebab perasmian ni berlaku dulu. Sebelum acara larian. Kira selepas perasmian tu 15 minit. Selepasnya adalah acara larian ceria. Okey. Kita tengok pada jadual ni. Ni macam jadual sekolah lah. Kan? Jadual kelas kamu. Ada hari Isnin, Selasa. Okey, masa 7.40 pagi sehingga 8 suku pagi. 8.10 pagi. 8.10 pagi hingga 8.40 pagi. 8.40 pagi hingga 9.10 pagi. Okey. Macam mana kita nak tengok jadual ni? Tengok hari Isnin. Kita mulakan dengan perhimpunan. Perhimpunan pada hari Isnin adalah pukul, ni perhimpunan ni. Pada pukul 7.40 pagi. 7.40 minit pagi. Pada hari Isnin. Tu cara tengok dia. Okey, mari kita tengok soalan A. A, perhimpunan bermula pada pukul berapa? 7.40. 7.40. B, kelas matematik bermula selepas kelas. Kita kena baca dulu lah. Mana matematik? Ni matematik. Tapi soalan dia kata apa? Selepas. Matematik ni selepas.
kelas matematik duduk di depan lah, selepas. Tapi sebelum dia siapa? Sebelum dia adalah bahasa Inggeris. Kelas matematik bermula. Yang ni matematik ni bermula selepas. Matematik ni selepas maksudnya benda akan datang. Tapi sebelum dia siapa? Sebelum dia adalah bahasa Inggeris. Sampai kelas bahasa Inggeris. Okey, tengok. Waktu rehat berakhir pada pukul mana waktu rehat? Waktu rehat mula pukul apa? Mula pukul 10.10. Berakhir dia habis pukul berapa? Dia habis pukul 10.30 pagi. Nyatakan waktu kelas bahasa Melayu. Okey. Siapa mau jawab? Kelas bahasa Melayu pukul berapa? Angkat tangan dan jawab. Okey. Bahasa Melayu ada 2 kali. Hari Isnin pun ada. Hari Selasa pun ada. Pilih salah satu pun tak apa. Jadi kalau ambil hari Isnin, kelas bahasa Melayunya bermula 8.10 pagi. Sebut mata pelajaran sebelum 9.40 pagi pada hari Selasa. Kita tengok pada hari Selasa sebelum 9.40. Sini ke? Tak, sini 7.40. Sini 8.10. Sini 8.40. Sini 9.10. Sini dah tajak dah 9.40. Kita sebelum yang ni. Ini adalah kemahiran hidup. Masakan. Itu jawapan dia. Okey. Cikgu nak awak buka buku. Buku latihan. Bukan buku latihan lah. Tas yang cikgu bagi kat awak tu. Tas photostat tu buka surat 73. 73 yang ada program kesenian. Okey. Sediakan pensel dan pemadam. Dah sedia ke? Okey, mari kita baca dulu jadual ni. Nanti kita jawab soalan. Ada hari. Ni tajuk dia. Program kesenian. Ada hari. Hari Sabtu. Hari Ahad. Masa 3 hingga 4 petang. 4 hingga 4.30 petang. 4.30 hingga 5 petang. 8.30 hingga 9.15 malam. 9.15 hingga 10 malam. 3 hingga 4 petang. 4 hingga 4.30 petang. Okey, mari kita tengok acara dia. Acara dia ada pertunjukan silat tari. Oh, best ni. Permainan gasing. Siapa antara kamu yang suka main gasing? Ada tak? Angkat tangan. Okey, persembahan gamelan. Tahu tak gamelan lagu mana? Okey. Pementasan teater. Teater ni macam kita tengok orang berlakon lah. Tapi atas pentas. Yang ni favourite cikgu. Cikgu sangat suka tengok teater. Persembahan kompang. Ni kat sekolah pun kita boleh tengok. Kat rumah orang kahwin ke. Atau acara-acara sambutan VIP mai ke. Kadang-kadang kita palulah kompang tu. Pertunjukan silat tari. Sama macam atas tak? Dibuat 2 kali kot. Permainan wow. Lepas tu bawah tu ada lagi lah. Tapi terlindung dengan soalan ni. Okey, mari kita tengok. Contoh kita baca. Hari Sabtu. Pukul 4.30 petang. Ada acara apa?
Nenek-nenek persembahan gamelan. Macam tu cara tengok dia. Hari Ahad, pukul 3 petang, ada acara apa? Ahad, 3 petang, acara pertunjukan silat tari. Macam tu cara kita tengok jadual dia. Okey, kita baca soalan. A. Program kesenian bermula pada pukul petang pada hujung minggu. Hujung minggu ni hari apa? Hujung minggu ni. Hujung minggu ni selalu kita kata hari Sabtu, Ahad tu hujung minggu. Tapi kalau belah Kedah ni kita kata Jumaat, Sabtu. Tapi kita ambil kalau kita ikut soalan ni Sabtu, Ahad lah. Itu hujung minggu dia. Okey. Program kesenian ni bermula pukul berapa? Hari Sabtu pun hujung minggu, hari Ahad pun hujung minggu. Mula-mula waktu pukul berapa yang mula? Ni mula acara lah. Pukul 3 petang. 3 hingga 4 petang ni. Sebelum pukul 3 ada tak acara lain? Ada tak? Tak ada. Jadi bermula pukul 3. Hari Ahad pun sama. Bermula pada pukul 3. Okey. Jadi boleh tulis kat sini. 3 petang. Tulis elok-elok lah. Jangan ikut tulisan cikgu pula tau. Okey. Soalan B. Acara selepas permainan gasing ialah acara selepas. Selepas. Benda yang akan berlaku. Acara selepas. Mari kita tengok. Permainan gasing. Mana ada permainan gasing? Kita tengok dekat acara dia. Pertunjukan silat tari. Permainan gasing. Kat situ permainan gasing. Permainan gasing kan. Selepas. Ni selepas lah. Bila pukul 4. Permainan gasing. Selepas pukul 4. 4.30. 4.30 ni ada apa pula? 4.30 ada persembahan gamelan. Tulislah persembahan gamelan tu dekat sini. Okey. Baik, 2 contoh tu saja yang cikgu bagi. Cikgu nak awak sambung jawab untuk soalan C, D dan juga E. Okey, boleh tulis sekarang. Boleh jawab sekarang. Okey, kita sambung pula. Buka muka surat 74. Buka muka surat 74. Mari kita baca sama-sama. Jawab soalan di bawah berpandukan aktiviti berikut. Apakah aktiviti dia ni? Okey, mari kita tengok. Ada bas. Okey, pukul 8 pagi. Bertolak ke tapak perkemahan. Pada pukul, kita ikut anak panah. Nampak tak anak panah ni? Kita ikut anak panah ni lah. Selepas gambar ni. Pada pukul 9 pagi, tiba di tapak perkemahan. Pada pukul, pusing kat bawah ni. Oh bukan tang ni, dia pusing yang bawah ni. Daripada gambar ni, dia main sini, pusing kat sini. Tengok anak panah dia lah. Selepas tiba di tapak perkemahan, pada jam 9.30 pagi, mendirikan kemah. Selepas itu, 10 pagi, mengumpul kayu api dan air. Kemudian pada pukul 11 pagi, memasak. Pada pukul 12.30 tengah hari, makan tengah hari. Pada pukul 3 petang,
mendaki bukit, kemudian pada pukul 9 malam bercerita. Ini aktiviti apa ni semua ni? Siapa tahu? Siapa tahu? Aktiviti apa dia buat ni? Mereka semua pergi perkemahan di dalam hutan. Sebab apa cik kata hutan? Sebab mereka pergi mendaki bukit. Mendirikan kemah. Selalunya aktiviti tu di tempat yang macam tu lah kan. Okey, kita tengok soalan A. Ni contoh cikgu bagi lah. Okay, soalan A. Mari kita baca. Soalan dia apa dia? Pukul berapakah mereka tiba di tapak perkemahan? Dia tanya, pukul berapakah mereka tiba di tapak perkemahan? Dia nak jawab pukul berapa? Dia jawab, pukul berapakah? Ini soalan. Pukul berapakah? Kita kena jawab bermula daripada ayat ni. Tengoklah. Cikgu tanda kat sini. Mereka tiba di tapak perkemahan pada pukul, tulis yang ni ya. Mereka tiba di tapak perkemahan pukul, atau tak yang hijau ni apa dia? Yang ni lah yang cikgu tanda ni. Mereka tiba di tapak perkemahan pukul berapa? Sekejap, cikgu padam lah. Pada pukul pada pukul, kat mana mereka tiba? Kita baca balik gambar-gambar ni. Ni pukul 8 pagi bertolak. Pukul 9 pagi tiba di tapak perkemahan. Betul tak yang ni? Mereka tiba di tapak perkemahan. Yang ni lah jawapan dia. 9 pagi. 9 titik 00 pagi. Macam tu cara jawab dia. Okey, ni contoh yang cikgu bagi untuk soalan A. Soalan A. Ada lagi 2 soalan, iaitu soalan B dan C. Yang tu cikgu nak minta kamu jawab sendiri. Okey, boleh sambung menjawab. Nanti dah siap, boleh hantar dekat cikgu. Sehingga bertemu lagi. Bye.